Selamat datang ke channel Jago Chong dan hari ini kita akan mulakan bab 8 matematik tingkatan 4 iaitu sukatan serakan data tak terkumpul. Dalam bab ni sebenarnya kita ada dua bahagian iaitu 8.1 serakan dan 8.2 sukatan serakan. Jadi dalam video ni kita hanya akan tumpukan kepada bahagian pertama sahaja iaitu serakan. Jadi sebelum kita lihat sukatan serakan, saya nak terangkan apa beza antara data tak terkumpul dengan data terkumpul. Jadi sebenarnya agak mudah saja. Dalam bab ini kita hanya akan lihat kebanyakannya hanya data tak terkumpul, iaitu data yang belum disusunkan dalam bentuk selang. Contohnya di sini kita ada 11 nombor yang wujud dalam bentuk yang berasingan, iaitu nombor bulat sahaja. Jadi di sini ini adalah data yang belum disusun. Inilah data tak terkumpul. Jadi selepas disusunkan dalam selang itu, dia adalah data terkumpul yang kita tidak akan nampak dalam bab ini kerana bab ini kita hanya lihat sukatan serakan untuk data tak terkumpul sahaja. Jadi sebelum saya mulakan, saya harap semua dapat bezakan apa itu data tak terkumpul dengan data terkumpul. Jadi begitu saja untuk bahagian pertama ni. Jadi mari kita teruskan kepada topik kita. Jadi dalam video ini kita akan membincangkan maksud serakan dan juga dua jenis perwakilan data yang pernah kita belajar semasa tingkatan 1 iaitu plot batang dan daun dan plot titik. Jadi dalam video ini saya akan terangkan secara ringkas macam mana kita plotkan perwakilan data ini dan juga macam mana kita dapatkan maklumat untuk menjawabkan soalan. Sebenarnya tujuan utamanya adalah kita perlu tahu macam mana untuk membandingkan atau mentafsir set data tu berdasarkan gambar raja perwakilan data ini. Jadi mari kita mulakan. Jadi di sini saya sediakan satu gambar raja. Saya tahu ramai yang suka main PUBG atau permainan tembakan. Jadi di sini saya sediakan satu lukisan di mana kita ada 4 hasil tembakannya di sini. Kalau saya ada nak tanya anda, mana satu tembakan yang paling tepat dan mana satu tembakan yang paling tidak tepat? Yang saya rasa tidak susah untuk kita pilihkan. Sebab gambar raja di sini pun kita nampak tembakan yang paling tepat tu adalah semua ditumpu di tengah-tengah ini. Jadi ini adalah yang paling tepat. Kenapa dia paling tepat? Sebab kalau kita lihat yang paling tepat dengan paling jauh tu, dia punya jarak tu sangat kecil sahaja. Manakala yang paling tidak tepat tu adalah bahagian ni. Palingkan tembakan yang paling tepat pun tidak kena tengah-tengah. Lepas tu yang paling jauh tu sudah hampir nak keluar. Jadi jarak di sini pun sangat jauh. Jadi sukatan serakan ni sebenarnya adalah sukatan untuk melihat taburan. Iaitu macam mana sesuatu data itu pertaburan. Jadi kalau dia dekat-dekat, dia adalah sangat tepat. Kalau dia jauh-jauh, itu adalah tidak tepat. Jadi serakannya kecil jika bezanya kecil. Maksudnya tembakan yang paling tepat ni, serakannya sangat kecil sahaja. Manakala tembakan yang tidak tepat ni, serakannya sangat besar. Jadi cara nak dapatkan tu sangat mudah sahaja. Dan dalam bahagian ni kita belum akan lihat sukatan serakan yang kita akan belajar dalam bahagian kedua. Jadi jenis sukatan serakan yang kita akan belajar dalam bahagian 8.2 tu adalah seperti culat, varian, sisihan piawai dan sebagainya. Jadi bahagian tu kita akan lihat dalam video yang kedua lah. Jadi mari kita teruskan. Jadi cara untuk menentukan serakan tu sebenarnya sangat mudah saja. Kita hanya carikan beza antara cerapan terbesar dengan terkecil. Jadi di sini saya percaya kebanyakan pelajar belum pernah lihat apa maksud cerapan tu. Cerapan tu sebenarnya adalah data atau dapatan yang diperoleh daripada sesuatu pemerhatian. Jadi cerapan tu sebenarnya adalah maksudnya data yang kita kumpulkan itulah, iaitu nombor tu. Jadi di sini kita hanya carikan beza antara yang nilai terbesar dengan terkecil sahaja. Kalau hasil kita dapat tu adalah besar, maksudnya adalah serakan tu besar. Maksudnya data itu lebih pertaburan. Dan kalaulah dapat nilai yang kecil tu, maksudnya serakan kecil, iaitu dia lebih tepatlah. Jadi begitu sahaja untuk bahagian ni. Jadi mari kita lihat contoh soalan. Jadi contoh di sini saya dapatkan daripada buku teks sahaja. Sebabnya bahagian soalan ni sebenarnya agak mudah sahaja. Jadi di sini nyatakan beza jisim dalam kg bagi murid-murid ini. Jadi sebenarnya kita carikan apa? Carikan yang nilai paling besar dengan nilai yang paling kecil. Jadi kita lihat secara pintas. Jadi nombor yang paling besar itu adalah 79. Jadi kita tuliskan jisim terbesar sama dengan 79. Dan jisim terkecil itu adalah, kita carikan mana satu yang paling kecil
adalah sama dengan 47. Jadi 47 adalah paling kecil. Selepas tu kita hanya carikan beza jisim, iaitu kita dapat ni adalah 79 tolak 47, iaitu 32 kg. Jadi di sini kita tidak dapat memberitahu kita serakan tu besar ke kecil, sebab kita perlu bandingkan dengan data yang satu lagi, baru kita dapat nampak adakah serakan untuk bahagian ni adalah besar atau kecil. Jadi biasanya kita mesti ada perbandingan tu lah, baru kita dapat lihat. Jadi sebelum kita lihat tu, kita perlu tahu macam mana menentukan serakan untuk satu set data dulu, iaitu carikan nilai paling besar tolak dengan nilai paling kecil. Jadi begitu saja untuk contoh ini. Jadi mari kita lihat seterusnya. Jadi seterusnya kita akan lihat jenis perwakilan data yang kita akan belajar dalam bahagian ini. Daripada buku teks tu, kita hanya nampak dua jenis perwakilan data, iaitu plot batang dan daun dengan plot titik. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita lihat jenis yang pertama. Jadi plot batang dan daun. Jadi apa itu plot batang dan daun? Plot batang dan daun tu merupakan salah satu cara untuk menentukan taburan suatu set data. Melalui plot batang dan daun tu, kita dapat melihat sama ada data adalah cenderung kepada satu nilai atau nilai manakah paling kerap muncul, atau data manakah yang paling kurang muncul. Jadi tujuan utama kita buat plot batang dan daun ni sebenarnya adalah memudahkan kita buat analisis manakah satu nilai atau nilai manakah yang paling kerap muncul, mana satu yang paling kurang muncul. Jadi selepas kita susun tu memang mudah untuk kita lihat lah. Dan kita lihat contoh di sini. Sekali lagi contoh ni saya dapatkan daripada buku teks sahaja. Kita ada satu kumpulan data yang tak terkumpul. Jadi kita susun semula dalam plot batang dan daun, di mana kita punya batang itu sebenarnya adalah nilai puluh dan kita punya daun tu adalah nilai sar. Jadi di sini setiap puluh tu kita carikan sahaja. Contohnya 27. Jadi kita tahu ni 27. Kita akan isikan 2 tu ke tempat batang tu, iaitu 2 tu dalam nilai tempat puluh, dan kita punya daun tu adalah 7, iaitu nilai tempat sar. Kita akan susunkan daripada nilai paling kecil ke nilai paling besar. Jadi selepas kita ada 27, kita ada juga 29. Jadi kita akan susunkan 9 pada bahagian daun. Jadi selepas tu kita akan alih kepada 30 kerana tidak ada lagi 20. Jadi kita akan susunkan daripada paling kecil, iaitu 31. Jadi kita akan letakkan 3 di batang dan 1 di daun. Lepas tu kita teruskan sehingga kita dapat semua nilai tu. Jadi di sini saya nasihatkan semua belajar, apabila kita sudah isikan nilai tersebut, pastikan anda buat satu tanda atau anda buangkan daripada atas supaya anda tidak tuliskan yang berulang kali. Selepas anda tuliskan, pastikan susunan tu adalah mengikut daripada paling kecil ke paling besar. Jadi selepas kita susunkan ni, kita perlu tuliskan juga kita punya kekunci. Kekunci itu maksudnya adalah kita punya maksud untuk nombor tersebut. Contohnya kita ada 2 tanda ni dengan 7. Sebenarnya maksudnya adalah 27 lah. Iaitu batang kita adalah 20. Kita punya daun tu adalah 7. Jadi kita akan tuliskan satu kekunci untuk membolehkan semua yang melihat data ini memahami apa maksud sebenar data tersebut. Jadi daripada jadual batang dan daun ni, kita perhatikan bahawa markah yang paling kerap muncul tu adalah dalam julat 40 sampai 49. Kenapa? Sebab bahagian ni adalah paling banyak nombor. Jadi ini adalah yang paling kerap. Kalau kita nak lihat yang paling kurang muncul itu adalah dalam julat mana? Iaitu julat 20 sampai 29. Ini hanya 2 saja muncul. Setiap nombor pada daun ni adalah mewakili satu data. Jadi anda kalau nak kirakan bilangan daun ni memang akan sama dengan bilangan data di atas jadual atas tu. Jadi begitu saja untuk bahagian ni. Jadi mari kita lihat contoh satu lagi daripada buku teks. Jadi biasanya kita memang nak lihat membanding 2 set data supaya kita dapat memberitahu manakah satu set yang lebih berselerak. Jadi mari kita lihat contoh ini. Data berikut menunjukkan maka ujian sejarah bagi kelas 4 budi dalam ujian bulanan April dan Mei. Jadi dia hanya sediakan yang baris pertama, iaitu untuk 30. Jadi kita perlu teruskan untuk carikan 40. Jadi kita carikan yang bulan April tu, kita lihat yang 40 tu bermula dengan 1.
Jadi bahagian ni anda perlu hati-hati sebab anda perlu tahu yang paling dekat tu adalah nilai yang paling kecil. Jadi kita ada 41, kita potong dia, ada 2 kali, jadi kita tuliskan satu lagi, potong. Lepas tu ada lagi yang paling kecil tidak, kita ada dapat seterusnya iaitu 2. Jadi jangan lupa untuk potong dia. 2, lepas tu kita ada 3, muncul 2 kali, 1, 2. Selepas tu kita ada 44, jadi potong 2 kali juga, 4. Selepas tu kita ada lagi 46, 48, jadi 8, 49 dan tak ada lagi 4. Jadi kita lihat sebelah bulan Mei pula. Selepas kita ada 4, kita ada sifar. Lepas tu kita ada 43. Selepas 43 kita ada 46, 49. Jadi habis untuk 40 untuk bulan Mei. Jadi kita teruskan dengan bulan April untuk 50 lebih. Jadi kita ada 51, 53, 54, 56, 58, 58. Lepas tu kita ada untuk yang bulan Mei 52, 53, 55, 55. Jadi jangan lupa untuk potong setiap satu supaya tidak ulang tulis 59, 59. Selepas tu kita ada 60 lebih. Untuk bulan April kita hanya ada 60 dan 61. Jadi potong 2 tu. Selepas tu kita lihat yang bulan Mei nya. Kita ada 63, 65, 66, 68, 69. Jadi kita buangkan semua tu. Selepas tu untuk 70 lebih hanya untuk bulan Mei sahaja, iaitu kita lihat 71, 73, 75, 77. Begitu saja untuk plotkan kita punya batang dan daun. Selepas tu kita hanya jawab mengikut soalan. Jadi biasanya soalan akan bandingkan, contohnya bulan mana satu yang pelajar mendapat lebih banyak markah. Contohnya dalam bulan April tu, markah yang paling banyak pelajar dapat tu adalah dalam selang antara 40 sampai 49. Manakala untuk bulan Mei tu, kita punya markah yang kebanyakan pelajar dapat tu adalah dalam 50 sampai 59. Jadi kita hanya jawabkan soalan tu berdasarkan kepada data ini. Contohnya dia juga boleh bandingkan markah ujian manakah yang lebih baik. Jadi kita hanya lihat manakah nombor itu terkumpul. Contohnya bulan Mei itu kita lebih banyak pelajar yang dapat 70 lebih. Maka bulan Mei punya ujian tu adalah lebih baik berbanding dengan bulan April. Dengan adanya plot batang dan daun ni, kita mudah untuk melihat taburan atau macam mana corak susunan suatu set data tu berbanding dengan satu lagi. Jadi begitu untuk plot batang dan daun. Jadi mari kita teruskan dengan plot titik. Jadi plot titik ini ialah satu catat statistik yang mengandungi titik-titik yang diplot dengan menggunakan skala seragam. Setiap titik itu mewakili satu cerapan. Untuk kita punya plot titik ini adalah sesuai digunakan jika bilangan cerapan tidak banyak, supaya kita senang untuk plotkan titik tersebut dan kita lihat taburan tersebut. Jadi pertama sekali sebenarnya apa yang kita perlu buat adalah kita lukiskan satu skala yang melintang dengan skala yang seragam. Contohnya bermula dengan nilai yang paling kecil iaitu sifar. Dan kita lihat sifar tu ada 2. Jadi kita akan tandakan 2 di sini. 1, 2. Selepas itu kita akan teruskan dengan nilai seterusnya iaitu 1. Di mana kita nampak ada 1. Jadi kita tandakan 1 sahaja. Dan kita lihat untuk nilai lain. 2 tu ada 2. 1, 2. Dan tandakan 2. Dan 3 itu ada 1, 2, 3. Jadi tandakan 3. Dan kita kena tandakan semua tu pada kita punya plot titik tu. Jadi bilangan titik ini mewakili berapa kekerapan nombor tersebut muncul. Jadi di sini kita boleh lihat apakah jenis maklumat yang kita boleh dapat. Dalam plot titik di atas, cerapan paling tinggi ialah 8. Jadi cerapan paling tinggi itu maksudnya nilai paling besar tu adalah 8 kerana kita ada 2 nombor 8 dalam kita punya data tak terkumpul tu. Jadi di sini cerapan yang paling kecil pula adalah kita lihat daripada nombor yang paling kecil. Dan paling banyak murid memperoleh skor 7. Kenapa? Sebab ada 4 murid yang dapat skor 7.
Jadi begitulah cara kita dapatkan maklumat daripada plot titik. Jadi mari kita lihat satu contoh daripada buku teks. Sekali lagi contoh ini saya dapatkan daripada buku teks muka surat 217 kerana saya tidak dapat lukiskan gambar raja itu sendiri. Maka saya gunakan contoh dalam buku teks sahaja. Jadi biasanya soalan seperti ini dia akan binakan satu situasi untuknya, iaitu apakah maksud data ini. Jadi satu pertandingan kuis matematik dan kuis sains telah dijalankan di SMK Bestari bersempena dengan Minggu Sains dan Matematik. 20 orang murid telah mengambil bahagian dalam kuis tersebut. Raja di bawah menunjukkan 2 set plot titik bagi skor yang diperoleh oleh murid-murid ini. Jadi setiap tanda titik di sini adalah mewakili skor yang diperoleh oleh murid tersebut. Jadi daripada plot titik itu kita boleh memberitahu kita gambaran di manakah satu cerapan yang paling kecil dengan paling besar. Yang paling kecil itu adalah 8, manakala yang paling besar itu 15. Dan kita boleh juga lihat manakah markah yang paling banyak pelajar dapat, iaitu 11. Dan di sini kita ada berapa pelajar yang dapat 11? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pelajar yang dapat 11. Manakala untuk matematik itu, nilai yang paling kecil itu adalah 9. Nilai yang paling besar itu 15. Dan paling banyak pelajar dapat dalam markah 12, di mana kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang pelajar dapat 12. Jadi begitulah cara kita lihat serakan dalam plot titik itu. Dan kita perlu gunakan maklumat ini untuk menjawabkan soalan. Jadi mari kita perhatikan soalan yang pertama. Data manakah yang menunjukkan serakan yang lebih besar? Berikan justifikasi anda. Jadi untuk serakan tu sebenarnya kita lihat kepada nilai yang kita dapat tu. Iaitu daripada gambar raja itu kita lihat apakah beza antara nilai terbesar dengan terkecil. Jadi di sini kita nampak jelas sekali untuk sains tu sebenarnya dia adalah lebih besar. Kenapa? Sebab untuk sains tu kita ada cerapan pada digit 8 ini. Iaitu ada belajar yang dapat 8 markah. Manakala untuk matematik tu hanya mula daripada 9 dan kedua-duanya berakhir pada 15. Jadi di sini kita punya A itu adalah quiz sains mempunyai serakan lebih besar kerana beza adalah lebih besar. Selepas tu kita lihat pula soalan yang kedua, iaitu kuis manakah mempunyai beza cerapan yang lebih tinggi. Jadi sebenarnya bahagian ni beza itu kita baru tuliskan untuk kita punya soalan A itulah, iaitu sebenarnya adalah sains. Jadi kita hanya jadikan kuis sains mempunyai beza cerapan lebih tinggi. Jadi sebenarnya soalan B ni lebih kurang sama dengan soalan yang pertama. Hanya bezanya adalah yang pertama tu kita hanya bagi tahu serakan mana satu lebih besar. Dan di kedua tu kita hanya carikan beza, iaitu gunakan yang paling besar tolak paling kecil. Jadi di sini nilainya adalah 15 tolak 8 iaitu 7. Jadi macam tu sahaja untuk B. Jadi soalan C, antara skor kuis sains dan skor kuis matematik, pencapaian manakah yang lebih baik? Jadi di sini apa yang kita perlu lihat adalah di manakah satu set data yang mempunyai lebih nilai pada bahagian skor yang lebih tinggi itu, iaitu bahagian kanan. Jadi kalau kita bandingkan skor sains dan skor matematik, kebanyakan belajar tu yang mendapat markah lebih tinggi itu adalah pada matematik, kerana bahagian ni adalah lebih banyak berbanding dengan bahagian sains ni. Jadi anda buat kesimpulan bahawa skor matematik ini adalah lebih baik kerana kebanyakan nilai itu terletak pada bahagian kanan. Jadi sebenarnya bahagian ni agak mudah sahaja. Kita hanya perlu tahu macam mana untuk dapatkan maklumat daripada kita punya perwakilan data, iaitu sama ada plot batang dan daun atau plot titik, dan untuk menjawabkan soalan tu. Ingat serakan tu sebenarnya sangat mudah saja, iaitu kita dapatkan beza antara cerapan yang paling tinggi dengan cerapan yang paling kecil. Dan beza itu yang akan memberitahu kita sama ada serakan tu adalah besar atau kecil. Jadi begitu saja untuk 8.1 ini. Sebenarnya bahagian ni hanya adalah warming up lah untuk pengenalan bagi serakan ni. Jadi saya harap video ni dapat membantu semua untuk memahami apa itu serakan dan macam mana kita dapatkan maklumat daripada plot batang dan daun dengan plot titik. Jadi kalau rasa video Cikgu Chong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe.
Jadi itu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.